Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita membaca tafsir Al-Azhar. Kita sampai pada suratul Maidah ayat yang ke-16, ayat yang terakhir, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dia menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Kita masih lagi membicarakan tentang surah Al-Maidah ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang Al-Quran. Baik, kita sampai pada akhir ayat yang ke-16. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dia menunjuki mereka itu kepada jalan yang lurus. Wa yahdihim, diberinya hidayah kepada mereka itu kepada jalan yang lurus. Kita dah baca dah siratal mustaqim. Sirat, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ada satu je, Islam. Tetapi jalan untuk mencari ketenangan, subulus salam, banyak. Kalau kita kata nak cari jalan yang lurus dengan pelbagai jenis agama, tak. Satu saja jalan yang lurus. Inna dina indallahil Islam. Jadi jangan cari yang lain. Dia tak lurus, dia bengkok-bengkok. Dia tak sampai ke matlamat syurga. Tak sampai ke matlamat diredai oleh Allah. Tetapi jalan untuk tenang tu banyak. Jalan untuk subulas salam. Salam tu maknanya sejahtera. Nak rasa tenang, nak rasa seronok ni banyak. Tu pulanglah salah satunya apa? Duduk di tempat masing-masing. Nikmatilah kehidupan itu. Bahagialah. Jangan tengok kebahagiaan pada orang lain. Seronok dia tu, kahwin 4. Aku tak ada kahwin. Engkau bahagialah cara engkau tak kahwin pun masalah. Seronok dia tu kaya. Aku ni lah kaya. Hiduplah kita cara kita. Enjoy your life. Masalah kita hari ni, kita duk tengok nikmat pada orang. Tapi kita tak nampak nikmat pada diri kita. Sebab tu kita rasa tak bahagia. Duk tengok nikmat orang. Nikmat awak banyak. Gunakan nikmat tu dulu. Seronokkan nikmat tu. Baju kita banyak lai. 3 almari. Pakai. Sehari 10 lai. Tukar, pakai. Sekali datang kelas 4 lai. Menikmati baju. Ni kita duk tengok baju orang lain, baju kita pun tak pakai. Baik. Kemudian kata dia. Setelah hilang gelap. Apa dia gelap? Zulumat. Maka timbullah terang dan cahaya. Apa dia terang dan cahaya? Nur. Semalam gelap. Hari ini terang. Tidaklah selama-lamanya kita berada dalam kegelapan. InsyaAllah satu hari cahaya akan menerangi. Sabarlah. Tak lama pun malam tu. Tapi gelap Ustaz. Malam kalau gelap apa buat? Pejam mata, tidur. Sedar-sedar dah subuh. Serupa itulah dengan kesusahan kita. Sabar. Sedar-sedar, cahaya pun datang. Buka-buka pintu Ustaz, Abang Bidin datang Ustaz. Itu cahaya lah tu. Dia nak menyelamatkan kita. Baik. Kemudian, apabila cahaya telah terang benderang, mudahlah menempuh jalan yang lurus. Dan Al-Quran tadi tidak pernah lepas daripada dalam tangan. Dan kita sekarang berada dalam cahaya, nama dia Islam. Kita sekarang berada dalam keadaan terang benderang. Sebab apa? Ada yang penunjuk jalan. Siapa dia? Nabi Muhammad. Ikut saja. Kita datang daripada segala jurusan. Dari berbagai jalan kedamaian dalam jiwa masing-masing. Menuju satu titik. Titik apa dia? Syurga. Ada orang dari berbagai bahasa dan bangsa. Matlamatnya satu. Syurga. Keredaan Allah. Kita ada macam-macam pekerjaan. Berjuta pekerjaan. Tapi matlamatnya untuk mencapai kebahagiaan. Duduklah, ada yang bahagia sebagai petani.
Ada yang bahagia sebagai pemimpin, boleh terbang sana, terbang sini, oh seronok jadi pemimpin. Nah, kita pun seronok jadi rakyat. Nah, masing-masing hidup dalam keadaan masing-masing. Tak payahlah nak hasad di antara satu sama lain, benci, dengki, nak khianat, tak payah. Rezeki dia di situ, rezeki kita di sini. Maka hiduplah dengan rezeki masing-masing. Tapi matlamat dia apa? Satu titik untuk menuju syurga. Daripada mana sahaja kita pun datang. Bakat apa pun yang mendorong kehidupan kita. Bidang mana pun wajah hidup yang kita hadap. Namun tujuannya semua hanyalah satu. Iaitu garis yang lurus. Siratal mustaqim. Macam sungai. Sungai itu datang daripada dia apa? Macam-macam anak sungai. Anak sungai itu pula datang daripada apa? Macam-macam mata air. Dari pelbagai jenis mata air dikumpulkan jadi anak sungai pula berkumpul masuk dalam sungai yang besar. Maka sungai yang besar tadi membawa satu matlamat pergi ke laut. Hiduplah dia tak jealous pula anak sungai sini, anak sungai tak jealous dia. Dia tak jealous dia masing-masing buat kerja masing-masing. Lepas pada sungai yang besar, bersatulah kamu. Kemudian sampailah ke matlamat laut. Laut nama dia laut lepas. Lepas laut tu. Tak fikir dah nak pergi ke mana pula air laut. Ada tak kita fikir air laut ni ke mana dia? Sebab tu nama dia laut lepas. Tak, kalau sungai orang fikir ni sungai ni masuk rumah orang tak? Sungai ni kalau belok sini sekat sini tak jadi banjir tak? Sungai masih lagi kita fikir. Tetapi bila sampai ke laut lepas, tak ada siapa lagi dah yang fikirkan tentang laut. Pandailah Allah menyusun atur bagaimana pergerakan ombak, pergerakan laut. Kemudian, dan garis yang lurus tadi adalah jarak yang paling dekat di antara dua titik. Jarak yang paling dekat ialah jarak lurus. Kalau kona banyak, nampak macam dekat tapi jauh. Macam kita pergi Mekah. Awak duduk di mana? Saya duduk hotel Pullman. Saya duduk hotel Sofa. Oi, depan dekat. Masjidil Haram dekat. Tapi naik liftnya 2-3 lift. Naik kona sana, kona sini. Rasa-rasanya lagi dekat lagi hotel sebelah tu. Straight saja. Sebelah dia tu. Sebab tu saya dah tengok 3-4 kali pergi dah. Bagus hotel ni. Liftnya besar. Kereta pun boleh masuk dalam lift tu. Tapi orang tua-tua macam Kak Syam ni. Tua pula marah Kak Syam ni. Nak tukar lift. Tak reti. Turunnya ni. Naik lift satu lagi. Turun lagi. Macam mana tak jumpa-jumpa. Sesat. Kona-kona pula. Sekarang saya yang umrah kita akan datang dengan 3D ni. Kita ambil Olayan. Olayan tu sebelah saja. Straight saja. Senang, tak ada belok-belok, tak ada naik lift, tak ada apa. Turun masjid belah kiri, nampak dah Olayan. Selesai masalah. Bawah dia restoran, belakang je tempat jual aiskrim. Habis-habis sembahyang, minum kopi, minum teh, makan aiskrim. Tiap-tiap hari makan aiskrim, balik naik 21. Senang. Di antara dua titik, straight, dekat. Berbeza kalau kona-kona. Walaupun dekat, cuba awak ratakan balik yang kona tu. Lagi panjang daripada yang straight. Ada kaedah dia macam itu. Kaedahnya ialah straight adalah jarak yang paling dekat di antara dua titik. Berbeza dengan kona-kona. Macam jalan Batu Korong dulu lah. Kona-kona, belok-belok jauhnya. Cuba awak straight kan. Akhirnya jadi dekat. Penggunaan straight tadi ni. Itu nama dia apa? Siratal mustaqim. Inilah akibatnya. Bila kita mendapat cahaya hidayah daripada Allah, mendapat cahaya yang lurus, siratal mustaqim, straight kepada Allah. Bagi setengah pahaman lain, dia kena banyak dulu. Dewa sana, dewi sini, pahaman sana, pahaman. Nak sampai ke Tuhan, kena minta kat ini, kena minta dewa pula, ada beribu-ribu jenis dewa. Kenapa ya nak belok-belok? Engkau direct kepada Allah. Itu nama dia siratal mustaqim. Direct pada dia. Baik, yang pertama. Apa yang kita akan dapat kalau kita mengikut jalan yang lurus? Pertama.
jalan kedamaian. Nama dia apa? Salam. Subulus salam. Kenapa hari ni tak damai? Jiwa tak damai. Sebab apa? Sebab awak tak ikut jalan yang lurus. Bila kita tak damai, jadi rosak. Kalau kita ikut jalan yang lurus, ikut agama, apa jadi? Jiwa, damai dalam jiwa, damai dalam kehidupan sesama manusia kerana mendapat kedudukan pendirian yang benar. Maka orang yang sekarang hidup dia tak seronok sebab dia tak berdamai dengan takdir. Cubalah berdamai dengan takdir. Hidup bahagia tak? Bahagia. Masalah ni kita berperang dengan takdir Tuhan. Allah Ta'ala bagi kita ni ujian. Ujian apa? Suami menikah lain. Gaduh tak? Gaduh. Curiga. Tu ayah mana, mak? Ayah kamu itu lah dia. Mana lagi? Mana? Penyondol lah. Oh, makcik ni tak lama lagi naik berat badan. Jadi darah tinggi, banyak stres. Pasal apa? Pasal tak berdamai. Hidup dia nak serah, ya tunggulah. Apa lagi? Masa ni lah kita bergaduh. Sabar, sabar Kak Latifah. Apa lagi? Makin belit adalah. Kata dia, oh nampak ni. Mana faham, faham. Tak faham sudah. Seronok tengok akak berdua baik. Mana baiknya? Makin berbelit. Kata dia, oh itu. Ganas tu. Tak berdamai dengan takdir. Allah Ta'ala bagi sakit. Dia pelakon Pak Lawak tu kan kena potong kaki. India. Mula-mula potong jari. Macam mana jari? Sudah potong lah, apa lagi? Tak apa tu macam dia lah. Tengok potong ke atas lah. Siang dia. Tapi dia masih berdamai dengan takdir. Sudah Tuhan. Sudah tu cakap, potong tadi. Hidup sajalah. Apa lagi boleh buat? Hilang dia. Padahal dia potong kaki. Kita baru dipotong elektrik. Mengamuk siapa lah. Ni kaki tak ada bang. Potong elektrik tak apa. Nanti kau supply lah balik. Kau sambung lah balik. Apa masalah. Bayar 50 balik masuk balik. Potong kaki. Nak sambung macam mana? Sambung pun tak sama. Nak pergi bilik air susah. Nak bangun susah. Berjalan susah. Kalaulah kaki tak ada, nak menikah pun susah. Pergi Minang tengok satu kaki, tak nak lemak, kata dia. Potong elektrik, apa masalah dia? Kayu api banyak, lilin ada, minyak gas pun ada, minyak tanah. Ada kau pakar je lah. Tapi dia masih lagi sabar. Padahal tak Islam tu. Relax, tenang. Sebab tu tuan-tuan kena ingat. Gula yang kita makan hari ini bukan kesan hari ini. Gula yang kita makan hari ini kesannya lagi 3-4 tahun. Sebab tu kontrol lah. Orang benci pada rokok. Rokok ni jahat, bagi kanser lah, paru-paru lah. Habis tu kenapa kau tak haramkan juga gula? Gula juga menghasilkan kencing manis, darah tinggi, buah pinggang. Patut haramkanlah gula. Janganlah nampak rokok je. Rokok perempuan tak isap, melainkan opah kiah. Cuba tengok orang tua-tua dulu, perempuan tu, rokok dom, rokok relax, Tok Bidan tu rokok ni. Nak cari perempuan macam tu, merokok dalam kelas ni, taubat lahum tak ada. Tetapi orang perempuan lah paling suka gula. Lagi banyak kena kencing manis, darah tinggi, jantung, buah pinggang. Patut yang diharamkan gula. Selain pada rokok tu, rokok lah. Tapi rokok ni orang perempuan tak isap. Budak kecil tak isap. Budak sekolah menengah rendah tak banyak isap. Tapi gula, semua makan. Gula tersembunyi, semua makan. Akhirnya berapa juta orang yang mengidap penyakit kencing manis. Termasuklah yang cakap. Baik. Sebab itu berdamailah dengan takdir. Allah Ta'ala bagi kita miskin. Berdamailah dengan takdir. Redalah. Adalah sebab apa Tuhan bagi aku? Miskin.
Ada sebab. Bila kita miskin, kita tak dikejar income tax. Orang yang dikejar income tax semua susah hati. Darah tinggi naik, kencing manis naik. Dikatanya pula ini adalah hadiah untuk rakyat yang rajin bekerja. Yang rajin bekerja lah kena bagi subsidi banyak. Sebab dia banyak berjalan. Yang tak berjalan bagi subsidi buat apa? Kat Syam dia bukan berjalan. Anda dapat subsidi apa dia tu? Orang ni banyak berjalan, kegunaan dia banyak. Bagilah subsidi untuk dia. Dia pun bayar cukai. Kat Syam bayar cukai apa? Tak dah lah tak berjalan, dapat pula subsidi. Kena kaji balik tentang kaedah ni. Dulu senang, tak ada apa. Semua dapat subsidi, semua dapat. Tak ada syarat ni, balun saja. Senang hidup. Kita ni kadang-kadang benda-benda yang dah ada senang. Yang kenapa kita nak bagi susah? Baik, kemudian. Dia kata bila kita ini mendapat cahaya hidayah, kita jadi seronok dalam hidup. Semua benda yang Tuhan bagi, kita pandang baik. Semua perkara yang Tuhan tak bagi pun kita pandang baik. Sebab apa? Sebab Tuhan Maha baik. Kenapa aku ni kahwin tak ada anak? Mesti ada sebab. Dah, duduk dia diam. Kenapa aku ni kahwin banyaknya anak? Mesti ada sebab. Nikmatilah benda-benda itu. Allah Ta'ala bagi kepada aku ni, ya Allah, rupa macam ini. Mesti ada sebab. Banyak orang dia tak mau berdamai dengan takdir. Dia tengok muka dia. Hei, ya Allah, muka 4 segi. Macam biskut, kata dia. Dia pergi adjust di Korea. Dia potong tulang tepi ni. Supaya nampak bujur sirih. Sekarang tulang ni dah tak ada. Bersilikon pula. Tulang dia reput. Oh, sudah. Akhirnya muka sengit sebelah. Muka sengit sebelah. Lagi orang lari. Dia kata kalau lah muka 4 segi tu kan seronok. Boleh berlaku Robocop. Tak mana faham? Tak faham. Robocop kan 4 segi. Apa masalah kau? Tapi pasal dia tak berdamai dengan takdir, dia kena makan ubat tiap-tiap hari. Orang yang buang alat sulit dia tu semata-mata nak jadi perempuan, dia kena makan ubat sampai dia mati. Ubat supaya tak tumbuh bulu roma. Ubat supaya tak jadi sakit. Sampai mati. Alangkah kalau sihatnya, tengok Haji Dollah. Tak tukar-tukar. Sampai sekarang sihat. No, tengok Haji Yunus elok je, tak tukar-tukar. Elok je. Haji Wan pun tak tukar-tukar. Sihat je. Yang kamu pergi tukar buat apa? Nak berjalan susah. Tak makan pula tumbuh misai. Tak makan pula tumbuh janggut. Timbul masalah. Kan dah menyesal. Akhirnya tidak menjadi jalan damai. Sebab apa? Tidak redha dengan takdir yang Allah bagi. 2. Keluar daripada kegelapan, kejahilan, khurafat dan fikiran kacau. Orang yang mengikut Quran, orang yang mengikut Rasulullah keluar daripada kegelapan jahiliyah, kegelapan khurafat, kegelapan fikiran kacau. Apa hal maksud? Semalam mimpi ular datang patuk. Ada masalah. Mak Maksum tak nak dah kahwin-kahwin dah. Kenapa dengan ular pula? Dia kata kalau ular patuk, tandanya orang nak minang tu tak tenang lah fikir orang. Siapa nak minang Maksum? Dia. Umur dah 90 Maksum. Itu mimpi je Maksum. Maksum ludah belah kiri 3 kali selesai masalah. Mimpi ular patuk adalah mimpi tak elok. Bukan mimpi orang nak minang. Ini sebab tak masuk kelas. Kenapa tak masuk kelas Kak Som? Takut orang lelaki tengok. Sudah perasan menor Maksum ni. Jaga-jaga ni. Kadang-kadang datang yang benda khurafat daripada mimpi. Dia mimpi pak dia masih hidup. Dia pergi korek kubur bapak dia. Padahal mati dia pun. Sebab tu bukan semua benda yang datang daripada mimpi benar. Walaupun ada mimpi yang benar. Banyak kes dia mimpi pak dia masih hidup. Tolong. Pak masih hidup. Tolong. Malam tu dia ambil cangkul.
Pergi korek balik kubur nak tengok pak dia elok, pak dia mati elok dah. Bukannya itu gangguan. Begitu juga dengan khurafat. Banyak pemikiran khurafat yang pegang dari kita. Mata berkenyit, nak menangis. Pinggan jatuh dari tangan, nak dapat musibah. Ni benda-benda khurafat. Hujan panas, ada orang nak mati. Siapa lah pula mati ni lah hujan panas. Petang-petang ayam berkokok. Pukul 7 suku ayam berkokok. Apa pula lah musibah nak datang. Dia tangkapnya ayam tu, dia cekik ayam tu. Jangan kokok, menung ayam tu. Apa salah aku kokok? Aku kokok ni sebab nak masuk maghrib. Ayam ni kadang dia kokok sebab nak subuh. Sebab nak maghrib, kita pula kata musibah. Tapi cekik ayam tu, diam tak kata apa ayam ni. Ataupun daripada fikiran kacau. Hari ni kita banyak jadi depression. Gangguan. Fikiran kacau. Gelak seorang-seorang, menangis seorang-seorang. Imajinasi seorang-seorang. Dia berbisik dekat telinga dia, sudah dengar benda yang macam-macam. Suruh sembelih orang lah. Suruh sembelih mak dia lah. Hari ni dia jadilah benda macam itu. Gangguan-gangguan terlalu banyak. Sebab apa? Kerana dipimpin secara tidak jujur oleh pemimpin agama. Nombor 1. Orang agama mengajar dia pada benda yang tidak betul. Kita pula percaya pula. Hak tukang cakap pula. Akhirnya jadi apa? Cuba tengok apa ramai yang fikiran kacau. Jangan baik dengan dia orang. Dia orang tu belah sana. Kita belah sini. Perjuangan kita. Ui, dahsyat. Kita pun dengar ni. Dengar ni. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 70. Ayat 71. Kat Tun. Oh, kat Tun. Surah Al-Isra ayat 71. Cuba cari tengok. Kak Sof tak payah carilah. Duk diam-diam mesti. Nak cari tak jumpa. Surah Al-Isra ayat 70. Ayat 71. Apa ayat dia kata? Yauma danuhum kullu unasin biimamihim. Dah cukup. Stop. Cukup. Hari yauma nad'uhum, hari satu hari kata Allah, kami akan panggil mereka semua. Kullu unasin, setiap daripada manusia ni. Biimamihim, dengan pemimpin-pemimpin mereka. Apa yang tuan-tuan faham dengan ayat ni? Hari kiamat akan dipanggil sekalian manusia dengan pemimpin-pemimpin mereka. Apa yang tuan-tuan faham? Ustaz menerangkan. Tuan-tuan, kita akan dibangkitkan di hari kiamat dengan pemimpin kita. Bayangkan pemimpin tuan-tuan orang tak sembahyang. Bayangkan pemimpin tuan-tuan orang tak beriman kepada Allah. Sudah. Carilah pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Kita berdengar. Nampak? Ni nama dia menggunakan agama. Maksud imamihim tu apa? Sebab tu kena belajar. Dengar ceramah jadi. Kita tak sampai lagi tafsir surah Al-Isra ayat 71. Ulama-ulama tafsir memberikan kepahaman apa? Yauma nad'uhum kullu unasim biimamihim. Dipanggil manusia itu dengan pemimpin mereka. Siapa dia? Bersama dengan nabi-nabi mereka. Imam dalam ayat ini bukan pemimpin. Imam dalam ayat ini bukan Perdana Menteri, bukan ketua parti, bukan. Imam di sini ialah nabi dan rasul mereka. Muhammad, pengikut Muhammad. Musa. Sebab tu di hari kiamat, yang ni pengikut Nabi Musa, yang ni umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata dalam Isra' dan Mi'raj aku tengok, yang paling ramai sekali umat aku. Kemudian umat Nabi Musa. Itu tafsiran yang pertama.
Yang kedua, biimamihim, maksudnya ialah dipanggil manusia itu, dibangkitkan di hadapan mereka. Kullu unas, setiap manusia, biimamihim, ialah dengan kitab catatan mereka. Kita akan dipanggil mengikut amalan kita. Biimamihim di sini maknanya ialah kitab catatan. Engkau dapat belah kanan, selamat kau. Kau dapat belah kiri, lebur kau. Bukan maknanya manusia dibangkitkan dengan pemimpin parti. Pemimpin parti itu apa? Dia apa boleh tentu selamat? Ketua parti ke apa ke boleh tentu selamat di akhirat? Nak bangkit kejadah apa dengan dia? Dia pun tak apa-apa nanti. Maksud ini ialah Rasul dan kitab catatan kamu. Berapa ramai orang yang mentafsirkan ayat tu, kita akan dibangkitkan. Bayangkan ketua kamu ialah Ustaz Kazim. Sudah. Maka dia menggunakan agama untuk kepentingan politik dia. Maka dengan sebab macam itu, kita pun pegang. Ni Quran kata ni. Mana yang tak ikut dengan kita, kita bergaduh dengan dia. Nampak? Bila masa nak mendapat kedamaian? Sebab itulah kita hari ni bergaduh antara kepiah putih dengan songkok hitam. Pak saya apa? Pahaman tu. Pahaman diberi aja. Kita akan dibangkitkan dengan pemimpin kita. Sebab tu kami pilih dia. Dia ni. Hampa siapa? Akhirnya tak baik jiran dengan jiran, menantu dengan mertua. Kawan dengan kawan bergaduh. Pak saya apa? Ayat ini bukan maknanya dibangkitkan dengan pemimpin parti. Pemimpin parti ada di Malaysia ya, kalau di negeri lain. Dia nak bangkit dengan apa? Sebab itu pemimpin yang benarnya ialah Rasul di seluruh alam. Maka kita dibangkitkan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan catatan amalan masing-masing, nama dia kitab. Itulah maknanya. Berpuluh tahun kita dicakap akan diangkitkan dengan siapa pemimpin kita. Bersamalah dengan ulama. Betul-betul tenang. Kalau ulama itu tak betul. Jangan cakap macam tu. Tapi Nabi mesti betul. Kalau pemimpin politik tak betul, takkan kau nak ikut dengan dia. Tapi Rasulullah mesti betul. Itu maksud ayat daripada surah Al-Isra, ayat yang ke-71. Janganlah menyelewengkan ayat, maksud tafsiran yang sebenarnya. Hanya atas kepentingan. Sehingga orang tidak boleh berfikir bebas. Kalau betul, kalau salah pun kita kata betul. Akhirnya bebas tak ada dah. Tak boleh nak dikritik, tak boleh nak ditegur. Tak jadi bebas ni. Bahkan diwajibkan mesti tidak berfikir. Kau kena taat saja ni. Tidak boleh buat benda lain. Jadi apa jadi? Apa yang beliau fikirkan sahajalah yang wajib dianggap benar. Ini nama dia politik, fanatik. Dan punca kita bergaduh sampai sekarang. Sedangkan yang tak boleh dikritik, yang tak boleh ditolak hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang memang diiktiraf oleh Nabi, yang diredai oleh Allah. Lain-lain daripada tu, buat salah tegurlah. Kita boleh tegur dia. Sehingga ada orang yang beragama tidak dapat menyatakan pendapat yang bebas. Walaupun hati sanubarinya tidak setuju dengan apa yang diputuskan oleh kependetaan atau kekerajaan atau keberhalaan, malah dianggap sebagai tokong pula lah. Sampai tak boleh nak tegur. Kalau tegur, ini melawan ustaz ni. Melawan kamu ni. Bukan melawan. Nabi cakap macam ni, tak kena awak cakap macam tu. Tak, kami bergantung. Susah. Sebab tu yang kita hari ni jadi tak berdamai. Sebab tak mengikut tafsiran yang betul. Mengikut tafsiran atas kepentingan. Yang ketiga, jalan yang lurus. Iaitu jalan yang cepat sampai kepada tujuannya. Sebab dia tidak bengkok-bengkok. Tidak berbelok-belok memusingkan kepala. Misalnya seorang manusia dikatakan Allah, tetapi dia datang ke dunia menjadi anak, menjelma jadi anak. Dan anak itu kemudian mati disolib. Dan ketika akan disolib dia mengeluh sebab Tuhannya meninggalkan dia.
Dan dengan sebab selalu demikian tertebuslah dosa sekalian manusia. Alangkah banyaknya belok-belok yang akan dilalui. Bila dipikirkan bertambah gelap. Tapi masalah dia kena percaya. Dia orang pun tak percaya macam mana Tuhan jadi anak. Lepas tu kena salib pula. Konon-konon nak menebus dosa pula. Tak pening kepala. Tapi nak buat macam mana kena ikut jugalah. Jalan yang fikir tu, jalan tak lurus. Dah kata dia tu Tuhan, kenapa kau bunuh dia? Dah kata dia tu Tuhan anak. Tuhan bapak tak marah ke bila anak dia kena bunuh? Takkan biar je anak Tuhan. Kita ni ayam, anak ayam, kena mak ayam kejar. Macam mana cerita? Pening pula. Kalau nak ngirakan Nabi itu dikata Tuhan. Sebab apa? Sebab tidak ada bapa. Atau Nabi Adam macam mana? Nabi Adam pun tak ada bapa juga. Macam mana cerita? Tapi nak buat macam mana kalau tanyakan, salah pula, ikut sajalah. Maka jadilah mereka itu jalannya bengkok. Dan bagi orang yang mengakui dirinya sendiri, untuk mencapai ketiga-tiga perkataan di atas. Pertama, jalan damai. Dua, hidayah dalam jiwa. Tiga, jalan yang lurus menuju Allah. Tidak ada jalan lain melainkan mengambil pedoman daripada Al-Quran dan mengambil pedoman daripada Sunnatul Rasul yang nak menerangkan isi Al-Quran. Dan bila mereka meninggalkan Quran, lalu jatuhlah kepada pahaman ikut-ikutan menurut sahaja apa kehendak penafsiran guru-guru mereka. Meskipun tak dapat diterima oleh akal, mereka pun akan hidup dalam kegelapan. Samalah seperti ahlul kitab dan pendeta-pendeta yang kita bacakan tadi. Tuhan bapa lah, Tuhan anak, sama gelap dengan kita. Pasal apa? Sebab engkau tidak mengambil Al-Quran dan sunnah Nabi. Sebaliknya engkau ambil pemahaman daripada tok guru engkau yang ada kepentingan atas engkau. Akhirnya kita jadi mengikut saja. Sebab tu berhati-hati dalam kita memahami sesuatu hukum. Carilah kepada ilmu yang mengajar betul-betul. Tak ada apa kepentingan untuk dia mengajar, melainkan semata-mata kerana Allah. Yang tak mengeluarkan hukum berbeza-beza. Hari ini hukum lain, besok hukum lain. Mengikut kepentingan dia. Baik, kita lihat ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Dia Al-Masih anak Maryam. Katakanlah, kalau begitu siapakah yang berkuasa menahan sesuatu daripada Allah? Jika dia hendak membinasakan Al-Masih anak Maryam dan ibunya pun dan orang-orang di bumi ini sekaliannya. Dan bagi Allah lah kekuasaan semua langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah maha berkuasa. Okey. Cantik warna baju ustaz. Suram-suram sejuk.
Suram-suram, sejuk mata memandang. Oh, suram-suram sejuk ya. Ada ya. Baik. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidhunubikum bal antum basharum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dan berkatalah Yahud dan Nasaran itu, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Katakanlah, kalau begitu mengapa dia mengazab kamu dengan sebab dosa-dosa kamu? Bahkan kamu itu adalah manusia sahaja dari makhluk yang dia jadikan. Diberinya ampun bagi siapa yang dikehendakinya, dan disiksanya siapa yang dikehendakinya. Dan bagi Allah lah kekuasaan semua langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Baik, ayat yang ke-19. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basharin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai ahlul kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu utusan kami yang menerangkan agama, yang menerangkan kepada kamu sesudah terputusnya rasul-rasul, supaya jangan kamu mengatakan tidak datang kepada kami seorang pun yang membawa khabar kesukaan dan tidak pula yang memberikan ancaman. Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu pembawa berita yang menyukakan dan juga pembawa ancaman. Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah maha berkuasa. Baik. Sebahagian besar daripada sekte dan golongan Kristian masih berpegang teguh pada pokok kepercayaan yang diterima oleh nenek moyang mereka dahulu, yang diputuskan oleh gereja di zaman mereka dahulu, bahawasanya Allah itu ialah Al-Masih Isa anak Maryam. Ataupun bahawa Isa Al-Masih itulah yang menjadi Tuhan. Ini kepercayaan mereka daripada dulu. Tok nenek mereka beritahu, Tuhan bapa, Tuhan anak, anak jadi pak, pak jadi anak, jadi Tuhan. Baik. Yang menjadi pokok pegangan yang ditulis oleh Yahya Yohanes dalam karangannya yang dinamai Injil Yahya pasal 1:1, demikian bunyinya. Maka pada awal pertama adalah kalam, dan kalam itu bersama-sama dengan Allah, dan kalam itulah Allah. Oh, ini bahasa dia. Dia kata apa? Awal-awal sekali ialah kalam. Kalam tu pula bersama dengan Allah, dan Allah itulah kalam, kalam itulah Allah. Oh, jadi pening. Tak faham dah. Kita pun tak faham macam mana ni. Kemudian seorang penulis Zending
Dr. Patterson Smith menulis bukunya Kehidupan Yesus, disalin ke bahasa Arab oleh Kristian Mesir. Nama dia Habib Said. Orang Kristian nama Arab. Habib Said. Kita bila dengar tu, nama Islam dah Arab, dah nama Arab. Bahasa dia Arab, nama dia Arab. Padahal tak Islam pun. Tapi kalau nama orang putih, Islam pun tak Islam. Pasal apa? Nama. Lepas tu jadi pening kita tu. Nama awak apa? Stewart. Andrew Stewart. Oh, kafir ni. Padahal Islam. Awak nama apa? Nama saya Habib. Wah, ya Hanana Habib, kata dia. Padahal bukannya Islam. Nama dia Habib Said. Orang Kristian. Baik. Di dalam kitab itu mengakui bahawa memang di waktu hidupnya sendiri tidaklah terlintas di fikiran orang, terutamanya fikiran murid-murid sendiri, bahawa dia adalah Allah, atau dia anak Allah, atau dia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Nabi Isa kata, Nabi Isa pun tak tahu yang dia tu Allah. Dia pun tak pernah kata dia tu Tuhan. Yang kata dia Tuhan ni siapa? Selepas dia disalib. Anak murid dia kata, ni Tuhan. Padahal Nabi Isa tak pernah klaim pun yang dia tu Allah. Dan di antara keempat Injil yang disahkan oleh gereja adalah Injil yang terakhir yang ditulis oleh Yahya Yohanes, yang terang-terang memuliakan kalimat yang membawa erti Nabi Isa itu ialah Allah. Allah yang menyatakan dirinya sebagai manusia. Sedang dalam kitab Perjanjian Lama yang dijadikan dasar pertama menguatkan kenabian Isa, diakui sendiri oleh pemimpin Kristian bahawa tidak ada kata yang tepat menuhankan Isa kecuali kalau dicari-cari jalan untuk dibuat penafsiran. Yang kata Nabi Isa ni Tuhanlah sekali Injil Yohanes. Sebelum-sebelum tu tak ada sebut pun. Ya, tidak ada sebut pun perkataan bahawa Nabi Isa itu adalah Allah. Haklah sekali pula. Macam mana boleh tukar-tukar ni? Karangan yang pertama kata bukan. Nabi Isa lah Nabi. Haklah pula, dia bukan Nabi, dia upgrade dia Tuhan. Adakah agama ni boleh berubah-ubah? Adakah kitab boleh berubah-ubah? Kalau boleh berubah-ubah dan yang mengubah tu manusia, itu bukan kitab. Al-Quran ini tak ada siapa boleh ubah. Pindalah, kita pinda sikit. Tak ada siapa boleh pinda. Ataupun karangan, ataupun tulisan ayat di dalam Al-Quran itu berubah dengan apa yang berlaku dalam dunia. Allah kata, fanzur, pergi tengok. Pergi tengok siapa? Tengok Fir'aun. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Engkau pergi tengok Fir'aun. Akibat orang yang buat rosak. Tiba-tiba mayat Fir'aun tak ada. Mana Kak Som? Balik Mesir. Apa buat? Cari mayat Fir'aun tak ada. Ya ke? Jenuh tanya orang, tak ada. Dalam Quran kata ada. Tak tahulah. Kena cek balik lah Quran tu. Nak cek balik ke cek otak Kak Zom? Al-Quran kata mayat dia ada, mayat dia tak reput. Sebab tu Allah kata pergi tengok. Sebab tu mayat Fir'aun sampai sekarang tak reput. Kalaulah mayat dia relai, reput, jadi batu, jadi tanah, jadi pasir, nak tengok apa? Maka orang putih pun kaji. Kenapa tak reput mayat orang tua ni? Dia kata ni bahan mumia ni diawet dengan rempah lah, cilibo lah, apa lah. Cilibo, dikeluarkan otak dia lah, dibubuh kapas lah. Kalau otak dia ada, otak dia membusuk, dikeluarkan organ dalaman lah, supaya organ dalaman tak busuk. Okey, organ dalaman tak busuk, kenapa kulit dia tak busuk? Apa beza organ dalaman dengan kulit, dengan rambut, dengan hidung? Akhirnya mereka kata, ini dia ni faktor alam lah. Ya, cuaca, kelembapan udara menjadikan mayat seseorang tu tak reput ni, ya, kata dia. Cubalah balik kepada Quran. Allah yang tak bagi reput, settle masalah. Kita ni berkona sana, berkona sini.
Kita telah membuat kajian ya, kenapa mayat Firaun tak reput. Yang pertama ialah faktor pemakanan Firaun ya. Apa pula dia makan pula, ya Allah. Jawapan dia senang sebab Allah kata dalam Quran, pergilah tengok mayat Firaun. Kesan orang yang buat jahat. Kesan orang buat jahat tu Allah suruh pergi tengok. Bukan tengok tu memuliakan dia, tak. Ambil iktibar. Okey? Ambil iktibar. Dia tak pernah sakit, dia tak pernahnya apa. Okey, dia tak pernah sakit pun. Tapi mati ke? Dia hidup dalam keadaan penuh kemewahan. Mati ke? Kita ni pula Allah, hari ni saja 4 sakit. Perut sakit, kepala sakit, kaki sakit, slip disc sakit. Tu pun lawan Tuhan ni. Pergi tengok. Jadi Al-Quran kata pergi tengok. Maknanya mayat Firaun tu ada. Dia takkan berubah. Mayat tu takkan hancur. Kalau hancur dah berlawan dengan Quran. Boleh faham? Hari ni kan air laut. Kalau suami kita tak reput-reput macam tu, takut ustaz. Tahu tak apa. Baik tak payah cari suami, duduk dan diam. Sekarang ni air laut masuk ke darat. Habis dia makan pantai. Habis dia hakis pantai. Macam mana ustaz? Macam mana kita nak duduk? Dah awak ambil tempat laut, laut ambil lah tempat awak. Tak faham? Awak ambil laut, laut ambil darat. Tu laut yang awak ambil tempat dia buat apa? Kita nak buat airport. Kita tambahlah laut. Kita buat airport. Dan kita buat tempat rekreasi, kondominium. Dan tempat rekreasi kan apa? Habis tu? Tu yang kita tambah tu. Habis tu air laut tu pergi mana? Air laut yang awak tambah tu pergi mana? Dia pergi ke darat. Maka tanah yang rendah, dia masuklah jadi laut pula. Maka hilanglah pulau, hilanglah pantai, hilanglah tebing, tambak, rebak lah. Biarlah jadi laut sekarang ni. Sebab apa? Sebab itulah proses yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah sebut laut 32 kali. Allah sebut darat 13 kali. Jumlahnya 45. Laut dan darat disebut 45 kali. Dibahagikan nisbah 72% adalah laut. 28% bumi adalah darat. Berubah tak? Takkan berubah. Bila Allah kata laut 72, darat 28, sampai kiamat takkan berubah. Tapi ustaz, kita dah tambah laut. Maknanya darat makin banyak. Tak. Laut akan pergi cari tempat lain. Dia ambil pula tanah darat. Jadi yang mana tanah yang rendah, nasib engkau. Kita pun komplain. Kita punya tanah dah rendah, air laut dah masuk lah Datuk. Siapa suruh tambah tempat lain? Dia marilah tempat hang. Pasal ada kacau dia. Jadi Al-Quran sebut darat 28. Laut 72. Dia takkan berubah. Engkau banyakkan darat, dia akan ambil tanah darat. Sikit balik tanah. Sama dia takkan berubah. Ini dia dinamakan sebagai Al-Quran. Maka datanglah sekarang Al-Quran menegas dan mengajak supaya kembali manusia berfikir dengan cara yang wajar. Jelas Quran tu. Al-Quran tu jelas. Tapi pasal kita menganggap Quran ni untuk baca Yasin malam Jumaat, maka kita kata tak ada apa. Sekarang jadilah macam tu. Hidup kita ni ditipu bulat-bulat orang oleh musuh-musuh Islam. Caya bulat-bulat. Allah kata la tabdila li sunnatillah. Tidak akan bertukar sunnatullah. Sunnatullah ni tak akan bertukar. Macam mana rupa beruk? Macam tu. Macam mana rupa rimau? Macam itu. Rimau belang, rimau kumbang, rimau bintang. Macam tu. Dia tak akan ada proses evolusi.
Faham tak? Asalnya rimau tu, asalnya kucing. Dia makin besar-besar jadi rimau. Oh, sudah. Itu proses apa tu? Evolusi nama dia. Dia makin hidup, berubah. Makin lama dia berubah. Asalnya rimau belang tu kucing oyen. Jadi kucing oyen ni dia makan, tiba-tiba jadi gemuk. Asalnya gajah tu badak sumbu. Lama-lama makin tumbuh banyak belalai jadi gajah. Biar betul kau. Buaya tu asalnya dari cicak. Dia berevolusi jadi biawak. Biawak jadi komodo. Komodo jadi bodoh. Apa ni? Mana ada evolusi? Yang berjadi itu sunatullah. Cicak adalah cicak. Biawak adalah biawak. Buaya adalah buaya. Alligator adalah alligator. Manusia adalah manusia. Beruk adalah beruk. Tapi hari ni kita diajar. Manusia ni berasal daripada beruk. Beruk terbahagi pada dua. Satu beruk bodoh. Satu beruk moden. Dia ajar tu. Beruk yang bodoh. Cakap tak boleh. Tak ada communicate. Tak ada baju. Itu beruk bodoh. Kemudian beruk pandai. Nama dia sapien. Dan manusia berasal daripada homo sapien. Iaitu beruk yang moden. Yang pandai kahwin, pandai makan, pandai masak. Loh. Ini proses evolusi. Dia berubah. Kalaulah proses evolusi itu berlaku, lepas jadi manusia, jadi apa pula? Dari beruk jadi orang. Lepas orang, jadi pondan. Nah jadi apa pula? Daripada kucing, jadi rimau. Lepas rimau, Allah kata dah la tabdila li sunnatillah. Sunnatullah tak akan berubah. Kalau pokok durian tetap durian. Dia tak akan berubah. Lepas durian dia akan membesar ya, dia akan jadi satu pokok yang lain pula. Pokok apa tak tahu lagi kita ni. Engkau ni gila ke apa? Tiba-tiba hari ni kita percaya kuman ada penyakit. Kuman tu pula ada varian. Daripada Omicron, Sekron, Kokokron. Kita lupa tu. Saintis menemui varian terbaru. Varian ini lebih berbahaya. Kalaulah benda tu hidup, berubah-ubah. Macam mana manusia nak jadi khalifah? Manusia Allah Ta'ala jadi khalifah ni takbirkanlah alam ni. Alam ni takkan berubah. Tiba-tiba manusia kata penyakit ni ada varian. Disebabkan varian ni ada, cocok lagi. Varian baru pula, cocok lagi. Lalah menung. Kenapa makcik tak larang nak cocok tak? Melainkan varian itu ciptaan manusia. Cuba tengok handphone kita kat Song. Dulu namanya handphone Tabib Haji Ali. Tabib, ingat tak? Tabib Haji Hadi, ingat tak? Surat khabar mingguan perdana. Dapatkan urutan daripada Tabib Haji Ali. Tu dia, handphone dia. Besar batang tu. Ingat tak zaman tu? Nama dia selular, mobile. Besar gedabak tu dia, batang. Kemudian dia mari handphone boleh lipat. Siapa dapat handphone lipat tu nama dia Motorola. Banggalah. Lepas tu mai pula BlackBerry pula. Lepas tu mari hak paling mewah sekali, Nokia. Semua orang beli Nokia. Boleh main game ular ini. Selepas tu dia mari pula handphone lain pula dah. Handphone yang boleh lipat semua lagi, besar lagi. Oh, canggihnya motor Nokia dah jadi Cokia masa tu. Lepas tu dia mari smartphone. Oh, Android dengan smartphone. Sekarang smartphone macam-macam nama. Ada yang nama iPhone, ada nama Huawei, ada nama Samsung, ada nama Samsung. Sekarang iPhone saja ada berapa? 17. Siri 1, siri 2. Macam mana dia boleh beranak? Tu nama dia varian. Siapa yang buat? Manusia yang buat. Cuba tengok kereta kita. Daripada roda 2, naik jadi roda 4. Daripada start kot depan, sekarang guna push button. Daripada aircon semula jadi, main buka kot tingkap, belah aircon tekan saja.
Daripada duk tanya orang, jalan nak ke Ipoh mana? Straight saja, konon kanan. Orang beritahu, sekarang tak payah dah. Perempuan beritahu dalam kereta. Ni nama dia apa? Dulu pakai minyak, sekarang pakai bateri. Bateri pun tak pakai dah. Orang pakai hybrid. Hybrid pun tak pakai dah, pakai elektrik. Lepas ni tak tahu pakai apa. Itu nama dia apa? Varian. Siapa yang buat? Manusia buat. Tapi ciptaan Allah, Allah sebut dalam Quran, takkan berubah. Tiba-tiba hari ni, kuman pula bervarian. Kuman pula, oh susah hatilah dia mari varian baru pula. Oh, siapa yang buat? Mana ada ular baru? Ni ular jenis apa pula ni? Ni varian terbaru. Mana ada? Bila ada ular ni kita tahu apa ubat dia. Ular senduk patuk kita. Apa ubat dia? Senduk. Kan? Yalah, katok dia lah. Senduk pula. Kita boleh kenal tak habitat dia? Kita boleh kenal sebab varian dia takkan berubah. Duk lautan, kata. Kita tahu dah, ini ular tudung selah. Sedang bertelur. Kata. Baik belah cepat-cepat. Dia kejar tak cukup tanah kan. Serupalah kita dengan rimau. Rimau kalau kita berdepan dengan dia, dia tak terekam. Kalih ke belakang je, ngap dia tekak. Itu rimau. Buaya pula. Kena ada buaya? Buaya, jangan bagi dia bercakap. Bila dia bercakap, habis tergoda kita. Namanya buaya darat. Kita boleh kenal buaya air, buaya darat. Kalaulah buaya tu bervarian. Rimau bervarian. Rimau ni dia Ustaz, dia kita duduk ke, berdiri ke, kita tegak ke apa, dia terekam kita Ustaz. Oh, susahlah hidup. Sebab tu kita jadi khalifah. Sebab alam ni tak akan bertukar. Kalaulah alam ni bertukar sistem, oh payah. Ni gajah pula dia kacau. Ustaz, dia nak nasi pula dah. Tak ke kacau kita. Jadi janganlah kita ni terpedaya. Duk kata ada varian terbaru. Hari ni kita jumpa varian terbaru. Ada virus terbaru. Virus apa? Hang buatlah makmal hang. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Kita ni ada Quran. Rujuklah pada Quran. Takkan Tuhan nak bagi kita ni hidup dalam keadaan pening. Macam mana nak jadi khalifah kalau setiap benda berubah? Macam mana nak jadi khalifah Kak Som? Setiap benda berubah. Setiap benda takkan berubah. Tengok pada kucing. Dia itulah kucing dia. Bila tua jadi apa? Bulu dia gugur. Ni tua dah ni. Oh, dia gatai nak keluar rumah. Duduk merelege. Pada kucing jantan dah pula. Wow. Ni nak gatai dah ni. Dia tak akan berubah. Itulah dia. Maka dengan sebab kita tahu dah perangai setiap satu benda, maka kita boleh menjadi khalifah mentadbir. Tiba-tiba tak ada sign. Tiba-tiba je. Dia mana boleh tiba-tiba? Dia takkan tiba-tiba. Hujan ada sign dia. Nak datang ribut pun ada sign dia. Jadi mana boleh berlaku satu-satu benda? Allah takkan ubah sunnatullah itu. Jadi jangan kita cakap ini ada evolusi, ini ada varian, ini ada varian. Ini semua pahaman yang nak menjadikan kita lari daripada pahaman Al-Quran. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Dia Al-Masih anak Maryam. Kepercayaan ini dapat kita dengar dari keterangan pendeta-pendeta mereka sendiri dalam pelbagai bentuk. Yang pokok ialah bahawa tabiat Allah itu ada 3 oknum. Ada 3 kedudukan, 3 sifat. Pertama, Allah adalah bapa. Allah adalah anak. Dan Allah adalah Ruhul Qudus. Nama dia Trinity. Konsep Trinity. Trinity itu apa? 3 oknum. Iaitu di dalamnya ada 3 kedudukan. Tuhan tu satu, tapi terbahagi pada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Ruh. Jadi tang situ kita dah pening dah. Tuhan satu, tapi ada 3, Bapa, Anak. Kita dah pening dah.
Nampak? Allah Bapa tu apa? Mencipta dengan perantaraan putera. Tuhan Bapa mencipta dengan perantaraan Tuhan Anak. Tuhan Anak pula tugasnya menghapuskan dosa. Dan Allah Ruhul Kudus adalah yang membersihkan dosa. Tetapi ketiga-tiga benda ini memberi kekuasaan atas penciptaan yang sama. Maka tiga ini bergabung pula untuk membentuk, mencipta semua benda. Kemudian didasarkan kepada perkataan Yohanes bahawa kalam Allah beserta Allah dan kalam itulah Allah. Yang dimaksudkan kalam itu ialah Nabi Isa Al-Masih. Jadi kalau kita baca ni kita pun ada peneda ada. Baik, kita akan sambung lagi pelajaran ni besok insya-Allah. Besok kita ada. Hari Jumaat pun saya ada. Jadi hari Jumaat kita baca kitab Minhajul Abidin. Besok kita baca insya-Allah tafsir yang sedang kita bacakan sekarang. Baik, tandakan di situ.